Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke segmen Tanya Dr. Forex untuk episod yang ke-18 untuk hari ini 18 hari bulan Mei 2020 bersama dengan panel tetap kita Cikgu Nonim ataupun Dr. Forex dan saya Boboy CTC sebagai host anda. Bagi mereka yang baru saja mengetahui mengenai CTC FM, kami menyediakan konten-konten eksklusif, news, analisa dan juga education berkaitan forex secara percuma dan boleh dapatkannya di page Facebook CTC FM daily setiap hari untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan segmen Dr. Forex, segmen Tanya Dr. Forex ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik Elliott Wave yang dikeluarkan sendiri oleh Dr. Forex atau Cikgu Nonim. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan mengenai Elliott Wave atau mempunyai sebarang request untuk cikgu tengokkan pair, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tetapi make sure tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan share video ini supaya kita dapat berkongsi manfaat perkongsian ilmu kita dengan lebih ramai lagi orang di luar sana. Seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home dan sama-samalah kita patuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga pihak kerajaan bagi memastikan kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, insya-Allah. Kalau bila dah settle, bila dah sampai sifar COVID-19 ni, kami pun ingin kembali ke konti CTC FM agar dapat memberikan kandungan ataupun video-video yang lebih mantap lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di belah sini ada satu kotak hitam tu, kami menyediakan link-link atau pautan ke platform social media yang kami ada seperti Instagram, Twitter dan Telegram. Jadi make sure tuan-tuan dan puan-puan juga follow, dan kami juga mempunyai channel rasmi di YouTube. Hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM di mana kami menyediakan playlist untuk segmen-segmen yang telah pun kami siarkan secara langsung. Jadi kalau nak tengok ulangan dia, bolehlah pergi ke YouTube CTC FM. Jadi tanpa membuang masa, sebelum itu kita nak greet dulu mereka-mereka yang telah pun menyertai kita di ruangan komen. Terima kasih kerana sertai kita. Kita ada saudara Farid Vortex, kita ada saudara Muhammad Latif Ali Asyak, seperti biasa tiap-tiap minggu tak pernah terlepas. Katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kita ada Ahmad Kushairi. Waalaikumsalam Boboy. Apa khabar Abang Nonim katanya. Kita ada Acik Wanaida. Assalamualaikum Cikgu dan Boboy. Waalaikumsalam. Kita ada PA Azmi. Salam cikgu-cikgu semua. Kita saudara Afiki Fix. Assalamualaikum Cikgu dan Boboy. Semoga sentiasa sihat. Waalaikumsalam dan terima kasih. Jadi baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan segmen ini kepada Cikgu Nonim atau Dr. Forex. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum Boboy dan para pendengar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Waalaikumsalam Cikgu. So, jadi apa yang menarik untuk hari ini Cikgu? So apa yang menarik hari ini, hari ini kita bahagikan kepada dua segmen. Satu kita buat analisis, satu lagi saya akan ajar macam mana cara nak grow account. Dulu pun saya ada ajar juga kan. So kita akan sentiasa guide para newbies ataupun sesiapa yang ingin grow daripada modal yang kecil menjadi besar lah. Alright. So mana satu kita nak buat dulu Boboy? Saya rasa elok lah kalau kita introduce dengan cara nak grow account yang cikgu ingin kongsikan pada malam ni. Orang kata mukadimah kan. Jadi kalau diorang yang baru start ini boleh tengok lah apa sebenarnya potensi yang boleh dicapai dalam dunia dagangan mata wang ni. Okay, grow account dululah maksudnya. Ya, betul cikgu. Okay, so kalau grow account kita buka trading point juga, tapi saya akan ada nota simple saja. Trading view cikgu, bukan trading point. Silap. Trading point tu dah lain tu.
Dim point tu nama lama bagi XM. apa tu kan. XM. Okay. So grow account. So kita buka dulu kalau dari konsep Elliott Wave Okay. Dia nampak tak? Nampak je tu? Okay, kita abaikan counting di sebelah ni. Alright. So, kalau daripada sudut Elliott Wave, sebenarnya saya cerita dulu Elliott Wave ni kenapa dia boleh digunakan salah satu cara yang terbaik untuk kita jadikan panduan untuk kita predict future market. Okay, first kali yang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 kombinasi di antara Elliott Wave dan juga ini yang sebelah kanan ni saya rasa ramai yang dah sudah mahir ataupun tahu untuk menggunakannya. So kalau kita tengok kat sini, first kali Elliott Wave ni dia boleh gabungkan dengan trendline. Kedua dengan support system. Ketiga Fibo retracement ataupun Fibo expansion. Okay. Keempat Elliott Wave dan chart pattern. Kelima, Elliott Wave structure itu sendiri. Okay. Dan keenam, Elliott Wave dan juga indicators. So, macam mana kita nak gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni untuk grow account. Okay, sebenarnya dekat luar sana ada pelbagai cara untuk grow account. Daripada modal kecil sehingga ke besar. So kalau tengok rekod-rekod dalam team WTC, memang kami ada banyak rekod dan antara rekod-rekod yang menonjol tu $10 menjadi $5,000. Okay, saya pernah tunjuk pada saya rasa episod kedua atau ketiga. Saya pun sudah lupa Boy. Okay. Saya sama-sama saya rasa episod ketiga. Episod ketiga Okay. Dan satu lagi yang terbaru dan ini memang memecahkan rekod WTC sendiri, $64 jadi $47,000 dalam masa 2 bulan. $47,000 bukan $4,700 boy. Dan ini pun ada video. Semuanya kami telah rakamkan kedua-dua akaun menggunakan satu IC market, satu lagi menggunakan SM. Okay. So macam mana kita ataupun trader boleh grow daripada nilai yang kecil menjadi besar. Okay, dulu saya pernah mention kita hanya memerlukan satu good prediction untuk kita growkan account ataupun untuk untung lah. Okay. Kita tak perlu banyak sekaligus. Okay, last week saya ada open investor password. Saya open selama 4 hari. Dalam tu saya tunjukkan cara untuk multi pair. Maksudnya multi pair ni contohnya saya masuk pair UJ, saya masuk pair UCAT, saya masuk pair EJ. So banyak pair sekaligus. So dalam tempoh 4 hari tu 26 post telah dibuka di mana 2 kena stop loss, yang lain post tu position aja tu. Position. Yang lain semua membiru dan kita close. So apa yang saya nak tunjukkan di sini, walaupun kita menggunakan multi pair, tapi kita yang first kali kalau kawan saya pernah cakap, jangan buat akaun kita macam supermarket. Maksudnya kau beli ni, kau simpan semua dalam tu. Nanti serabut. I see. Betul tak? Kita ambil yang tu, kita ambil yang tu, so nanti serabut. Tapi sebenarnya kalau kita fokus dan kita tahu apa yang kita buat, tak ada masalah. Cuma kita kena fokus. Itu first kali tip. Bila kita trade ni kita kena fokus. Jangan kita ikut signal, jangan kita ikut pandangan kawan-kawan. Masuk fokus tu, kita bagi tumpuan pada analisis kita punya stop loss di mana, kita punya entry sesuai atau tidak untuk masukkan lot yang besar ataupun lot yang kecil. Dan kita kira risk reward kita berapa. So itu konsep pertama yang saya terapkan. Kita kena fokus. Bukan sekadar kita tengok je chart ni, kawan buy sebelah kan, oi gold ni dah naik banyak ni kan,
17 berapa last week sebab saya dah lama tak monitor gold ni. Okey, saya buka gold. Contoh gold kan. Oh, gold ni dah naik banyak ni 1730. Okey, sell. Naik lagi sell, naik lagi sell, naik lagi sell. So dari situ pun first kali apa yang kita nampak kesalahan utama kita adalah adakah kita, kalau style macam tu, adakah kita tahu bila akaun rugi, kita boleh jangka kan kerugian kita berapa? Kalau tanya saya, mustahil. Betul. Sebab naik kita sell, naik kita sell. So kita tak tahu risk kita berapa. Inilah faktor ataupun kebanyakan trader buat. So kita kena elakkan ni. Maksudnya di sini kita kena, kalau nak masuk macam tu, kita dah get ready berapa yang kita sanggup loss. So maksudnya ada team lain atau ada saya sendiri pun kadang-kadang, okey saya sanggup loss $200. So saya boleh buat macam tu, naik sell, naik sell, naik sell, di mana saya telah riskkan $200 sahaja untuk trade gold pada hari itu. Itu cara yang terbaik. Sebab kalau dalam akaun kita ada $2,000, so bayangkanlah impact dan efek dia kepada kita punya akaun kalau gold tu terus naik. Adakah kita akan cut loss? Kalau Boboiboy macam mana? Naik sell, naik sell, naik sell. So selalunya tak akan cut loss. Sebab apa? Sebab tu dia buat layer. Betul ke? Tak, dengan harapan nanti semua biru. Lepas tu kita posting di media sosial. Kan? Katanya calculated risk, padahal go with the flow je. So benda-benda macam ni kita dah kena kira. So that's why first kali yang saya mention adalah fokus. Tak kira teknik apa you guna. Kalau tadi EJ di saya punya 6 tadi di EJ kan. Hilang. Yang type tadi hilang DJ. DJ. Okey, DJ. Okey, tak kira teknik apa yang kita guna, itu yang first kali kita kena buat. Walaupun kita nak masuk 10 pair ke, 2 pair ke, 3 pair ke, kita kena fokus. Itu yang kita kena amalkan dahulu. Okey, selepas kita fokus, yang kedua adalah risk management. Itu of course semua cikgu-cikgu lain selalu aware kan, money management ni penting. Betul. Saya rasa setiap sifu forex saya jumpa mesti akan sebut tentang money management lah. Betul. So bila sebut money management ni, selalunya kebanyakan trader susah untuk amalkan money management yang baik. Sebab mentaliti kita nak cepat kaya tu, of course saya tak nafi kan. Semua orang bila masuk market, nak untung besar. Betul tak Boboiboy? Betul. Tapi apa yang saya nak cakap kan, bila kita ada money management, dia membolehkan kita konsisten. So bila konsisten, bila record kita cantik, contohnya 3 bulan konsisten, so selepas 3 bulan kita pasti akan berani untuk naikkan kita punya lot size. So sebenarnya money management ni untuk melatih kita punya emosi, kita punya trading plan. Adakah trading plan kita ni bersesuaian dengan trade pada hari itu? Sebab market ni kena tahu, hari ni dia naik 300 pip, besok balik kena MC, besok turun balik 500 pip kan. Alright. So apa yang kita nampak kat situ, market sekarang ataupun waktu dulu, kalau bagi sesiapa yang tak kawal money management, semalam dia MC, hari ni dia tengok kawan-kawan dia untung. Masuk semua sama kan. Dia MC dulu, kawan-kawan semua untung, suka wah dalam group. Then dia tepuk dahi. Sebab apa? Sebab dia terlampau, ini yang paling penting, dia terlampau confident. Dia terlampau confident yang market itu dia punya. Market mengikut arah dia lah. Kan? So overconfident kita perlu elakkan. Itu faktor nombor 2. Selain pada money management tu, overconfident kita perlu elakkan. Letak tepi. Supaya kita boleh kawal kita punya lot size.
dia kalau kita terlampau confident, itu menyebabkan naik je sell, naik sell. Sebab apa? Sebab dia confident, dia nak turning. Padahal dia tengah lawan wave 3. Contoh kalau siapa yang ikuti alert wave ni dari episod 1, dia tahu wave 3 dia kalau naik, dia naik terus non-stop. Mungkin 1 minggu. Ataupun 2 minggu. Turun ataupun 1 bulan. Dia naik pun naik 200 pip, tapi dia turun balik 800 pip. Okay, so that's why kalau kita menggunakan alert wave ni kita boleh assume ataupun buat prediction based kepada weekly dan monthly punya counting. So dari sinilah saya punya team boleh grow kan dia punya account menggunakan konsep yang asas ini saja. Contohnya basic alert wave dan juga trend line sahaja. Ini pun sudah cukup ampuh. Maksudnya sudah cukup kuat untuk membolehkan kita confident masuk market. Okay. So kalau Boboy, ada soalan tak? Macam mana Boboy grow account? Kalau daripada perspektif saya seorang trader newbie. Saya follow saya punya Sifu dan setakat ni saya guna SNR. Saya belum lagi pernah trade guna Elite Wave. Jadi apa yang cikgu tunjukkan pada malam ni, bila kita gabungkan Elite Wave dengan indikator ataupun teknik-teknik yang boleh kata umum lah macam trendline, SNR, Fibo retracement. Jadi kita boleh grow account dengan bila digabungkan dengan MM dan trading plan yang betul. Kita boleh grow account seperti yang cikgu mention tadi, $10 ke ribuan dolar. Betul ke cikgu? Betul. buat permulaan, okey. $10 kalau kita fikir impossible lah. Kan? Impossible boleh grow. Tapi sebenarnya wujud. Ada. Tim kami pun mampu buat macam tu. So tidak mustahil kepada para pendengar boleh buat macam tu dengan kena ingat dengan ada SOP yang you all ikut. So maksudnya bukan setakat okey $10 pun masuk. Sebab bila kita memodalkan kecil, okey, kita 5 kali win. Masuk kali ke-6 habis semua. Itu punca utama. Ramai orang boleh buat, okey, 9 kali win. Kan dah grow cantik ni. Masuk kali ke-10 habis. Pernah tak? Boboy? Banyak kali cikgu. Okay. Banyak kali. So that's why sebenarnya dalam 10 kali percubaan, 9 kali win tu itu dah bagus sebenarnya. Tapi satu kali win tu, satu kali loss tu yang menyebabkan semua rugi, itu yang kita kena atasi. Betul juga. So kalau kita boleh atasi yang faktor ketiga ni, ini faktor apa kita boleh panggil? Ini faktor apa Boboy? Emosi. Okey, emosi boleh kita sebut. Overconfident satu. Overconfident. Tak kira risk management. Tamak satu lagi. Selalu itulah yang paling penting, overconfident. Betul. Dan bila dah terlambat barulah dia sedar dan dia sayang untuk cut position. Tapi sebenarnya teknik cut position itulah yang membantu ataupun yang memain peranan penting di dalam alert wave dan juga semua 6 kombinasi ini. Betul. Kenapa? Sebab alert wave pun of course ada contohnya 15 kali trade, ada 2-3 kali yang kena stop loss. Macam yang terbaru saya buat ni 26 kali trade, 26 position, 2 kena stop loss. So di mana masuk stop loss tu sama ada kita set stop loss ataupun kita cut position. So teknik cut position ni amat penting
bagi apa-apa juga apa-apa juga yang tuan guna untuk trade. Para pendengar guna untuk trade lah. Macam Yellow Wave ni kita ada level-level invalidation yang membuatkan kita cut position tersebut. Saya rasa tu perkara penting lah sebelum mula trade dengan Elite Wave. Perkara yang perlu diketahui adalah bila masa untuk cut. Betul tak cikgu? Betul. Kena ingat, emosi tu memang semua trader akan beremosi apabila dia melibatkan duit. Betul. Sebab tu kalau demo account, pejam mata je, besok-besok tengok untung $20,000 kan. Sebab itu demo account. Dia tak ada tengok sekali buka tak ada. Kalau itu duit real, ya silap masa 5 minit sekali dia tengok. Dekat traffic light, tengah tunggu traffic light nak hijau pun tengok kat cikgu. Pernah buat ke boy? Tak nak bagi tahu. Cikgu, kita ada komen dari Acik Wanaida. Katanya, cikgu share lah video grow account jadi USD 47k tu. Ada dekat saya punya Facebook. Kalau mungkin Acik Wanaida tak pernah terlepas episod hari tu, cikgu pernah share video di mana cikgu grow account sehingga 30k USD rasanya. Jadi kalau nak tengok konten-konten yang macam ni, video yang cikgu trade dalam profit yang sangat besar ni, boleh add cikgu punya Facebook Nazrul Ishak ya cikgu. Nazrul Ishak. Kalau add mungkin cikgu kadang-kadang lambat nak approve ke sebab cikgu pun busy, boleh follow. Dekat Facebook kita ada features follow, tak perlu friend pun boleh follow konten yang cikgu post dekat wall. Jadi bolehlah pergi ke Facebook Nazrul Ishak. Saya rasa dalam episod ke berapa Saya pun tak sure cikgu, tapi waktu PKP ni jugalah. Dalam 3 episod lepas kot. Kalau sekarang episod 18, maybe dalam episod 14 atau 13 lah macam tu. Okay. So dari situ semuanya kembali kepada diri sendiri. Maksudnya kalau 10 trader menggunakan konsep yang sama, teknik yang sama, entry yang sama, so tak semua boleh berjaya. So kena faham tu. Betul? Kan? So sebab at the end, last sekali penghujungnya macam mana kita boleh grow daripada kecil ke besar tu adalah, ini faktor yang terakhir adalah diri sendiri. So tiada jaminan, contohnya you belajar teknik Yellow Wave ni you boleh grow, tiada. Sebab at the end dia adalah diri sendiri. So macam mana kita nak buatkan diri sendiri ni boleh sukses? First kali, apa-apa yang sebelum ni saya dah sebut kan. Yang kedua adalah, of course, kena selalu belajar. Contohnya kalau you belajar trend line, you kena make sure you dah tahu trend line ni betul-betul. Belajar dan terus belajar. Sebab ilmu forex ni amat luas. Pelbagai teknik ada. Pastikan basic knowledge macam trend line, support resistance, chart pattern, indicators kita tahu. Itu basic dia yang penting. Bila kita sebut Yellow Wave, of course tak semua boleh masterkan. Sebab dalam level Yellow Wave ni, dia ada, kita boleh kategorikan beginners, advanced dan juga expert. So nak sampai level-level ni, ada yang ambil 2 tahun, ada yang setahun dah expert. So benda ni semuanya berdasarkan kefahaman sendiri. Kalau macam saya nak belajar teknik lain sekarang ni, saya akan ambil masa untuk digest. Maksudnya saya lambat pick up lah sekarang. Sebab of course lah, first sekali faktor umur, dan kedua sekali saya punya kepala semua tentang wave. So kalau sebut pasal wave je, saya boleh cepat pick up. Sebab saya dah train diri saya untuk concentrate wave sahaja dari dulu sampai sekarang lah. So kalau mana yang tak tahu, saya dah start belajar Yellow Wave 2007 sampai sekarang. So semua input Yellow Wave saya boleh, alhamdulillah, saya tahu, saya ingat, saya hafal. Okay, so
pada para pendengar, amalkan apa yang saya sebut tadi. Betul. Belajar dan terus belajar. Okey, ambil masa terluang belajar. Sebab zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza student dia macam mana. Student zaman dulu dia struggle untuk belajar. Student zaman sekarang tak boleh teknik ni, dia lompat teknik. Tak boleh teknik ni, dia pergi. Kali teknik ni, dia pergi. Betul ke Boboy? Ataupun saya main cakap je? Betul cikgu. Saya sebagai trader baru juga, saya baru start trade dalam 2 tahun lepas. Boleh kata orang kata kemudahan untuk mendapatkan ilmu tu sangat mudah. Saya pun boleh melompat cuba pelbagai teknik dan saya tak boleh bayangkan bagaimana 10 tahun lepas orang nak dapatkan analisa ataupun nak belajar teknik, nak dapat e-book tu nak kena email lah, nak kena pergi forum lah. Tapi sekarang ni boleh kata bersepah dekat YouTube, dekat Facebook, even kita di CTC FM pun kita menyediakan konten ni secara percuma dan boleh diakses oleh semua orang di Facebook dan juga YouTube. Bayangkan betapa mudahnya untuk mendapatkan ilmu cara berdagang mata wang pada zaman sekarang. Betul. Okey. Jadi saya rasa itu selesai sudah untuk session 1 kita, segmen kita pada malam ni, sesi perkongsian daripada Dr. Forex atau Cikgu No Name tentang cara-cara atau tips untuk grow account. Saya rasa saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian tips-tips sebentar tadi. Jadi jangan putus asa, seperti yang cikgu telah membuktikan. Tim cikgu sendiri boleh buat 10 USD pergi ke beribu-ribu K, maksudnya anda juga boleh lakukan. Tapi pastikan make sure ikutlah SOP dan juga tips-tips yang cikgu telah berikan sebentar tadi. Jadi kita telah pun disertai lebih ramai lagi para penonton kita. Terima kasih. Kita ada saudara Nur Akmal Ramli, Trader Tifia, A.E. Tan, Muhammad Zulfaka. Terima kasih kerana sertai kita pada malam ini. Jangan lupa untuk like page CTC FM, like video ini dan juga share agar kita dapat berkongsi manfaat daripada perkongsian ilmu pada malam ini dengan lebih ramai lagi orang di luar sana. Jadi cikgu, bolehlah kita teruskan ke bahagian 2 statement kita pada malam ini, analisa pair-pair pilihan. Okey, first kali ada kita layan dulu 2-3 pair daripada para pendengar kita. Okey. Pair apa Boboy? Cikgu nak saya bacakan ke? Okey, boleh? Okey. Pair pertama tadi ada komen daripada saudara Latif Ali Asyad, kata malam ni saya nak request pair EN Euro Alamak, NZD. saya nampak tadi. EN kan Nisha. Alamak, malam ni EN saya tak ada dalam list merah ni. Jadi mungkin kita boleh belanja pair Euro yang lain ke cikgu? Minta maaf saudara Latif Ali Asyad, cikgu tak buat counting untuk pair EN. Tapi kita try tengok pair Euro yang lain. Ataupun cikgu nak lompat ke request pair yang seterusnya. Ya, ini counting yang lama. Okay. So kalau ikut yang lama, alright, target saya masuk dalam box ni dia turun. Okey. So dia masuk dalam box, dia turun and then dia pergi ke sini. Ya, ini bukan 5. Okey, kenapa saya target box ni? Sebab first kali saya jangka kan, sebelum dia naik ni, sebelum EM meletup saya rasa minggu lepas kan, sebab interest rate kot. Interest rate kan? Oh, okey. Sebab saya jangka kan ini adalah flat correction A, B, C. So selepas tu dia akan buat penurunan. Okey. So ini yang saya jangka kan dalam minggu lepas. So kalau di sini ada 2 possibility. Kalau tanya saya ada 2 possibility di mana first kali ini flat masih boleh berlaku and then dia turun. Last ini final wave last ni, sebab ini adalah A, B, C bagi yang turun daripada, saya buka daily Okay, yang turun daripada atas ni 1.99 ni. Okay. So ini adalah A, B, C. Possible boleh turun untuk final leg ataupun
ini adalah wave 1 permulaan. So kalau tengok dalam ni kenapa wave 1, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia mencukupi syarat bagi apa boy, impulsive wave. Impulsive wave. Sama ada di sini saya boleh tulis kat sini. Ini adalah ini adalah 1 atau C. So nampak. So ini C yang saya predict pada minggu lepas, 1 atau C. Sebab apa? Ini flat. Inilah kawasan untuk sell. Okay, ataupun ini adalah wave 1 and then dia akan turun. So of course saya dah pernah terangkan untuk wave 2 Fibo retracement kita gunakan, dan ini adalah level-level untuk kita buy. Kalau ini adalah wave 1. Okey, kalau ini adalah wave 1. Kalau ini adalah wave C seperti yang saya jangkakan, sini dia boleh, kenapa di sini? Sebab dia mesti break wave yang sebelumnya. So kalau bagi education punya trader, jangan kena tengok wave di dalam wave dahulu sebelum buat decision untuk masuk atau buy. So kalau kita tengok di 4 hours sekarang ni, dia turun je dulu. Kan, tak nampak apa retracement, tak nampak wave 4 ke, tak nampak lagi. So buat masa ni, kalau bentuk macam ni, selalunya itu adalah wave 3. So bila wave 3, kita tak ada buy, kita tak lawan wave 3. Macam ni, Okay. sebelum ni kan, sub naik. So dia apa? Dia buat wave 4 ni. Selepas dia dah complete wave 4, ini A, B, C. Dia naik sekali lagi mencukupi syarat wave 5 di hour 1. So macam yang saya selalu sebut, elite wave ni berada di semua time frame. Ya, boy. Okay. Di minit 5, di hour 1, di 4 hours. So that's why kalau ada setengah, dia akan panggil benda ni flat pattern. Flat, FLAT, flat. Flat. Flat, full. rata. Dia berbentuk ni lah. Flat, bendera. Flag. Saya dengan full flat. dengan Okay. bendera flat kan. So selalu selepas tu dia akan ada movement menaik. So sebenarnya yang pull tu, yang sebatang tu, itu adalah wave 3. Yang flat tuntang tu, itu adalah wave 4. So di sini ini bukan fake breakout. Orang akan ini fake ni. Tak, ini petanda nak turun ni. Kan? Okay. Ada teknik lain. Saya tak tahu teknik apa. Ini mungkin possibility orang, ini dah break semua ni, okey. Dia naik je, dia sell. Kan? Tapi education dia tak akan sell sebab dia tahu ini wave 3, ini dah nampak jelas 1, 2, 3. Kan? So yang ni, ini adalah 4. Mesti ada satu wave lagi. That's why zone kotak ni valid. Zone kotak tu maksud dia penamat bagi wave 4 lah cikgu? Ya, penamat bagi wave 5. Wave 5. Di situlah kita refer balik kepada time frame yang besar, di mana permulaan tadi yang saya tanda ini adalah ABC flat. Okay. So kalau ikut betul-betul, kalau nak tunggu betul-betul kan, zone kotak ni di sini je. Dia flat ni mesti menghampiri puncak, ataupun kalau orang lain panggil ini double top. Double top. Okay. Kan? Di sini je. Ini zone entry dia. So sekarang ni, ini yang saya sebut. Kalau untuk EN sekarang, ada dua tempat. Sini ataupun sini. So untuk buy, saya tak galakkan. Untuk sell, kena tunggu dia buat wave 4. Sekarang ni nampak 1, 2, 3. Kan? Baru 3. So tak ada lagi 4 ke atas. Maaf kalau soalan ni agak newbie cikgu. Macam mana kita nak jangka tamatnya wave 3 ni cikgu?
kita menggunakan Fibo retracement. Selalunya wave 3 ni dia panjang dia 1.618. Okey. 1.618. 1.6 ni. 1.618 lah dia punya panjang. Okey. Bagi wave 3. Maksudnya panjang dia melebihi panjang wave 1. 1 adalah 1, dia 1.618. Tapi cikgu tak galakkan untuk masuk sel Wave 3 dah terlepas. saya tak galakkan untuk masuk sel sebab dia boleh pergi 2.618 dan seterusnya 4.618 kalau momentum wave 3 ni dia extend. Maksudnya dia news memang cantik support wave, dia akan naik dan terus naik. That's why wave 3 ni apa-apa sama ada dia turun ataupun dia naik, kita biarkan saja. Kita kalau nak masuk, kita follow trend macam gold, naik kan. Dia turun retrace, kita buy je, jangan kita sell. Sebab kita tak tahu dia boleh berhenti sampai tadi 17.65. Kita tak tahu dia berhenti situ kan. Kalau kita tahu, kita tunggu kat situ. Dia masalahnya dia naik daripada 17.30, 17.20, 17.10, dia turun naik dan turun naik 600 pip. So siapa yang masuk daripada 17.00 tu, dia kena tahan 600 pip. Masih. Okay, cikgu. Saya harap saudara apa ke namanya tadi? Latif. Latif Ali Asyak jelaslah dengan penjelasan cikgu mengenai EN tadi, orang pertama yang komen dan orang pertama yang request pair. Saya rasa cukup jelas Okey, yang kedua kita pergi GJ. Yang kedua daripada Acik Wanaida, share analisis pair GJ. Okey, ini analisis saya last week juga, di mana saya labelkan dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So last week mungkin 5 ni tak sampai, saya jangkakan sampai sini. Rupanya dia turun sampai banyak jugalah. Okey. So apa yang kita nampak di sini, kalau tengok kan, counting yang besar ni masih valid. Bias dia masih turun. Seperti saya cakap sebelum ni, Jepun long term dia nak turun. Tengok C ni saya tak berubah, masih tak berubah. Sama juga dengan EJ, sama juga dengan UJ. Tapi sebelum dia nak turun ni, dia retrace dahulu. So untuk GJ ni, ini adalah A, ini B, ini C. So saya jangkakan dia akan retrace. Sekarang ni mode retracement, di mana dia akan menaik untuk membuat wave 2. Okey, wave 2 ataupun kita boleh consider wave B lah. Ini adalah wave A, ini B, and then selepas dia dah naik semua, baru dia turun untuk wave C down. Okey, itu untuk GJ. So fokus kita sekarang ni, kita kena tengok dalam sini dah cukup 5 wave ke belum. Sini saya nampak dah cukup 5. So fokus dia turun, retrace mungkin dalam ini 128. Kita tarik Fibo juga macam saya sebut sebelum ni, untuk kena pasti di mana point entry yang okey untuk kita buy position. Okey, so kita masukkan di sini lah. Okey, ini untuk buy. Sebab kalau nampak ini A, B, C. So macam ni kita tak sell, biarlah dia naik and then dia turun, baru kita buy. So bila dia makin meningkat, candle tu makin naik semua, kita punya Fibo ni pun akan turut naik. Kita punya kotak ni pun akan turut berubah. Itu kena make sure. Di mana stop loss dia di bawah ini 129. Sekiranya dia membuat bentuk, kalau bentuk ZZ, kalau dia membuat pattern lain, kadang-kadang dia boleh kena stop loss kita dahulu, baru dia naik. Tapi selalunya untuk GJ ni saya jangkakan dia tak melebihi, apa orang cakap,
Ni permulaan wave A yang menaik yang kita nampak sekarang ni telah berlaku. So kalau tengok ini baru nampak 1, 2 kan, Boboiboy? Nampak je. 1, 2. So tunggu lagi momentum dia 5 habis, and then dia turun sampai level-level ni, baru kita masuk buy position. Okay, Okey je ke? untuk GJ. So untuk EJ pun tadi saya cakap menaik. Kita tak buat lagi EJ kan? Tak buat lagi. Lupa. Okay, so untuk EJ di time frame besar, ini adalah 1, 2, 3, ini 4. Okay, kalau tengok cantik je tuan. 1 yang naik A, B, C. Lepas tu dia turun lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang naik ni mesti A, B, C. Walaupun dia serabut macam ni, yang kita tengok macam ni, before hours, ini adalah A, B, C. Dia memang serabut. Tapi serabut-serabut dia pun kita tahu ini adalah correction. So saya dah selalu beritahu kalau serabut ni, ini adalah correction. Dan dalam C tu nampak jelas ada 5. Okay, so ini adalah 2, jangkaan kita itu adalah 2. So ini dia akan membuat 4. So 4 menaik, ini adalah 1, 2, 3. So ini pun dah cantik, 1, 2, 3 naik. Mungkin dia tak seperti ni. Kali ni dia tak serabut. Okay, sebab ini bila ini dah serabut, selalunya ini adalah jenis biasa-biasa je. Kenapa macam tu je kau? Dia konsep alternation. Alternation. Saya rasa cikgu ada mention minggu lepas. Selalunya kalau sini kompleks, sini adalah simple. Okay. Kan? Tapi tak adalah simple sangat terus macam ni. Mungkin ni wave masih ada, tapi dia simple, kita boleh nampak dengan mata kasar. So untuk EJ sama dengan GJ, buat masa ni setelah dia dah sampai ke zon kotak biru ni, dia pergi ke kotak biru di atas pula. Alright. Okay, so selepas dia dah sampai, saya jangkakan dia sambung balik dia punya trend ke bawah. Sebab kena tahu dalam wave, dalam Elliott wave, dia ambil masa untuk settle kan dia punya fasa, dia punya cycle. Satu cycle tu dia ambil masa untuk selesaikan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau macam last week saya tunjuk 20 tahun bear. Betul tak? Pair apa tu juga lupa dah. 20 tahun ke 13 tahun, itu pair EU. EU. Dia naik macam mana sekalipun dia still turun dan terus turun. Okay, kena tahu Elliott wave ni dia bermain dengan decade. Itu kalau di weekly ataupun monthly punya count. Okay, so ini untuk EJ. So EJ, JJ masih pandangan yang sama. Dia menaik dulu, carilah buy position. Okay, buy. Jangan buy sekarang. Okay. Kalau boleh kita, sebab saya suka jimatkan pip. Supaya bila kita jimatkan pip, kita boleh kontrol kita punya lot size tu besar ke kecil ke mengikut kita punya modal ataupun margin. So bila kita tengok EJ, JJ, of course kita nak tengok UJ. Okay, UJ pun counting dia pun sama, tak berubah. Ini semua sama ni daripada dulu sampai sekarang. Daripada saya masuk sebagai panel tetap di CTC, counting ni tak berubah, boy. Okay. Okay, so ini adalah semua ni adalah B. So maksudnya B kat sini, dia tak ada naik sampai sini kan, sini, mungkin sini. So dalam zone ni, jangkaan ini kalau dia kena ni kat sini ni nanti, ini kalau kena boleh hold. Sebab ini jangkaan untuk UJ ni, ini di weekly punya counting ni start daripada 2012 boy. So 2012 dia dah complete cycle dia di 3 tahun je. Sebab dia impulsive wave. Impulsive wave dia punya masa sekejap. So kalau kita tengok untuk correction wave, dia makan 70% daripada market. Maksudnya 30% tu adalah apa? Impulsive wave. Okay. 70% adalah correction wave. So kalau kita tengok kat sini 5 tahun
tak siap lagi. Dia punya bull tu 3 tahun, tapi yang bear dia masih tak siap lagi dalam 5 tahun. Memang saya jangkakan tak siap lagi. Tengoklah. Turun, naik. Lepas tu turun, naik. Ini boleh kata correction cikgu. Ini correction ABC besar nampak ni. Ini macam konsep yang saya tunjukkan dekat EU tempoh hari, minggu lepas. Okay, walaupun dia naik, tapi di weekly ataupun di monthly dia masih dalam bear market. Okay, sebab ini jelas kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah A, B, C. Cuma bentuk ni kadang-kadang dia berubah. Tapi bias dia still ke bawah. So untuk UJ ni, okay, bila kita nak sesuaikan, C dekat sini bukan, mungkin sudah sampai C di sini. Saya jangka sampai bawah ni. So possibility dia mungkin dah sampai di sini. Untuk C, A, B, C di dalam smaller degree. Maksudnya dalam wave yang kecil. Okay, so dalam wave yang kecil dia mungkin dah sampai ke sini. So sekarang ni dia dah menuju ABC untuk ke atas. So bias dia pun sama juga EJ dengan GJ, di mana turun buy lah. Kalau naik tu saya tak galak ke untuk sell. Walaupun dia naik, sebab penurunan ni kita tak tahu, mungkin panjang, mungkin jauh, ataupun mungkin sedikit. Okay, bye-bye. Okay. So pack apa lagi? Okay, saya rasa kita dah selesai untuk XXX JPY. Cikgu sentuh USD JPY, EJ dan juga GJ. Eloklah seperti biasa cikgu, kita lompat ke pair AUD. AUD ni saya menunggu. Kita ada permintaan, seperti biasa Azman Rona katanya ACAT please cikgu. Saya nampak adik ACAT. Saya menunggu dan terus menunggu kan. Dulu saya dah close and then saya baru masuk lagi AUD ni. Okay, sebab saya rasa kan ini dah lama, bukan isu lama, sebab saya nampak ada potential AUD ni dia nak turun. First kali ini dia dah break, nampak tak? Trendline yang sebelum ni saya dah close dulu. Dulu kan saya ada cakap kan. So ini dia dah break. So dia dah break, ini possible yang naik ini adalah wave 2. Selagi ini masih hold. So katakan dia dah break, kena stop loss di atas ni, okay, saya akan tunggu lagi dia buat penurunan, and dia naik tu saya sell balik. Sebab bila kita pick top ni, sometime ini saya boleh nyatakan ini adalah 1, 2, sini boleh 3, 4, 5 kat sini. Okay, saya boleh katakan macam ni. Tapi di dalam 5 ni mungkin ini adalah, ini 1, 2, ini 3, ini 4. Ada sikit lagi naik. Faham tak maksud saya, boy? Faham je. So dalam 5 ni mungkin ada sikit lagi nak naik. So that's why dia kena break ni pun saya biar dulu dia naik, sebab di dalam wave 5 ni nanti kalau dia break pun saya boleh nampak di sini ada 5 wave. So maksudnya bila dah cukup 5 wave tu, apa lagi, kita dah tahu dia dah menghampiri top wave 5. Menghampiri top Okay. Untuk ACAT, lagi untuk GA saya ada buy last week, tapi pagi tadi saya cut loss $12 saya rugi. Sebab saya takut GA ni dia nak turun lagi. Okay, kenapa ada pertanyaan tu, apa kes tak dapat buy? Okay, apa kes tak dapat buy, minta pencerahan kotak pink GA. Sebab boleh dia refer dekat mana ni? Saya rasa ni analisa lepas
Tak, ini saya punya team WTC tu. Oh, ya ke? Alright. Student WTC. Sebab pagi tadi saya cakap GA ni kita jangan hold by, bahaya. I see. Okay. Sebab apa bahaya? Sebab saya detect apa GA ni dia kita tengok ini adalah di 4 hours punya counting Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bila kita zoom lagi di sini, ini adalah 4 A, B, C. Okay, ini adalah 4. So ini ni yang turun ni, ini adalah 1, 2, ini 3. Okay, 3 dia naik 4, mungkin ending dia nanti di parallel punya channel ni. Mungkin di sini 8 di kawasan sini lah, 8, 6 something. So mungkin dia ada potensi untuk turun at least 150 pip lagi kalau dia turun. So bila dia dah sampai di berdekatan dengan kawasan ini, ini barulah kita boleh masuk untuk swing position. Cikgu, entry pagi tadi tu dekat mana cikgu? Kotak pink yang dimasukkan di area Saya masuk kat 88 sekejap. Saya masuk kat 8889 sebab itu nombor plate kereta saya, sebab tu saya masuk. 8889. Tapi saya masuk kecil je. I see. $12 je. Sini saya masuk kan. Lepas tu pagi tadi dia gap sampai sini. Okey. Dia gap sampai sini, saya close dekat tak banyak sebab saya takut. I see. Dalam 880607 tu saya close. Dan kalau ikut kan, kalau untuk GA sendiri saja, kalau saya close all, memang saya lebih rugi lebih daripada $12. Tapi sebab saya ada masuk position lain untuk cover, so total saya close negatif $12. I see. Okay. So kalau kita zoom hour 1, ini adalah 1, ini A, B, C 2. Ini adalah 1, 2, ini 3, 4, ni 5. Okey. So ini 5. Ini bentuk 4 ni. Apa? Boy. Bentuk 4 sini kita dah tahu lah, ini wave 4 ni. Oh, wave 4. Okey. So mungkin ni adalah A, B, C. Tak banyak, mungkin ni naik tak banyak. Okay. And then final wave, kalau dia kena dekat apa yang saya tanda tadi tu, memang cantik untuk hold. Sebab apa? Sebab yang penurunan ni, ini adalah daripada 199 daripada atas ni. Okay. Bukan 199, daripada 2.06 yang dia turun tu. Tu GA okay. Ini GA. Dia turun tu daripada sini. Tu 2, 3, 4, 5. So tak pelik kalau dia sampai kat sini. So kalau dia sampai tu, first kali kalau ikutkan, ini adalah elite wave dengan trend line. Okey. Kat sini 84 kalau dia kena sini. Okey. Ataupun dekat sini. Kalau dekat sini, ini bersamaan dengan elite wave dengan mana ni? Sini, nampak ni. Support resistance sebelum ni. Historical punya support resistance 2019. Okey. Sebab tu saya selalu prefer saya letak zone kotak, bukan zone entry. Di mana dari situ you manage lah untuk you masuk position. So kalau ikut kan, bila saya letak kotak di sini lah, kotak dia. Okey. Untuk GA, ini adalah boleh kata contoh yang jelas macam mana gabungkan elite wave dan juga trend line ni cikgu. Betul.
Dan juga support system. Support Jadi, resistance. okey, alert wave dengan check pattern pula. Kita nak cari ke? Sebab kalau permintaan pen ni saya rasa cikgu dah boleh kata tengok semua, kecuali ada satu ni minta US oil. Cikgu boleh tengok US oil ke tak ada counting kat US oil? Saya ada counting tu sekejap. Tapi lama tak update. Daripada saudara Syamdin Jainuddin, kita tengok dulu ada ke tak? Sebab bila dia dah turun sebatang ni, dia Susah nak counting kan dia cikgu? menyebabkan tengok cat dia jadi macam Titik-titik-titik menyampah. Nak tengok macam ni. Tapi zone kotak ni jap. Dia kena tengok kat time frame yang besar. So ini memang apa orang cakap, wave 5 ni turun ni habis ni. Lepas tu untuk yang sekarang ni, sebabkan saya tak dapat tengok current wave yang terkini macam ni, saya tak boleh bagi full analisis lah. Maksudnya sama ada kotak ni masih valid atau tak, saya tak boleh janjikan. Nak counting pun tak boleh cikgu sebab candlestick dia tak cukup tebal Ya, tengoklah macam ni. Semua menyebabkan saya alamak macam mana ni, tak nampak apa semua kan. Sebab bila saya zoom semua, dia jadi macam ni. I see. So tak boleh lah. Kalau buka line chart dia jadi macam mana pula cikgu? Ini di 4 hours boleh lah kalau yang waktu sekarang ni kan. Tapi bila dia dah masuk kat sini tu, dia zoom sebatang macam tu, dia terus mengecil. Sebab dia terpaksa tunjukkan kosong ni. Betul. Kan? Terpaksa tunjukkan kosong. So memang gold ni oil cikgu. Gold lah. Oil ni saya tak dapat nak bagi pandangan lah. Alright. Okay, selepas tu EG. Minggu lepas saya ada beritahu pasal EG. Kan, EG ni ini minggu lepas memang menaik. Saya jangkakan dia menaik. Setelah hampir sebulan menunggu ni, akhirnya dia menaik. So, di sini kalau siapa nak trade EG, okay, saya cadangkan tunggu retracement di kawasan mungkin di zone kotak ini. Okey. Senang je. Tarik je ni. Nampak 5 wave you tarik macam ni je. Tak perlu support resistance ke apa ke. Buat permulaan untuk memahirkan. Okey, di zone 05 dan 0618. Ni untuk buy. Maksudnya buy, kita tunggu retracement, kemudian kita follow arah impulsif yang kita jangkakan akan menaik. Okey cikgu. Okey. So macam EJ ke DJ ke, tengok dia makin naik kan. Minggu lepas ni EJ turun sampai 11520 kat sini. 30. Kan. So sekarang ni dia menuju kotak biru. Mungkin bukan minggu ni, tapi insya-Allah saya jangkakan at least 5 hampiri kotak biru. Kalau tak terkena tu, alamak, sayang juga. Sebab ada masa kita buat analisis tak kena. So kena faham tu. Tak boleh buat apa dah kalau dah tak kena. Dia ada teknik Holy Grail. Okey, saya rasa kan dah 11.30 lah. Saya serahkan pada boleh kalau last cikgu kita tengok cikgu ada contoh tak yang elite wave dengan candlestick pattern? Cikgu elite wave dengan candlestick pattern. Okey, ini mungkin inverted SNS ni boleh diterima pakai. Inverted SNS? Ini shoulder, ini kepala. Okey. Nampak ke? Shoulder and ni kepala. Okey. Kepala ni shoulder. So lepas shoulder dia break neckline, dia akan naik. Betul tak? Betul. So neckline dia di mana? Di sini. Ataupun bentuk macam ni, tapi
bila kita gabungkan dengan Elite Wave, orang HNS, ni shoulder ni. Orang Elite Wave, ni wave 4, A, B, C, memang dia menaik. I see. Nah, itu salah satu contoh yang saya boleh beritahu. Dia chart pattern ni banyak. Macam flat pattern tadi, flat pull tadi. Flag pull. Okay. Di mana tadi flat pull tadi. First tadi EJ rasanya. Ke GJ? Ke EJ ke? Bukan, tak ada ke EJ. Dia EN ke EN? Bukan. EN turun. Dia antara pair terawal lah cikgu buka tadi. Sama ada UJ, EJ atau GJ. Ni lah. Lebih kurang kita consider ini dia naik sebatang, lepas tu dia buat turun naik retracement, di mana itu membentuk bentuk flat. Okay. So itu Elite Wave dengan chart pattern. Elite Wave chart pattern ni dia banyak. So kalau kita tengok, kalau cakap banyak tadi, ini last. Okay. Di mana ini saya nak terangkan dalam chart pattern ni, dalam chart pattern ni, semua chart pattern dia ada di dalam Elite Wave. Sebab tu dia sesuai digunakan dengan Elite Wave. Contohnya double top tadi, chart pattern, double bottom, HNS, inverted HNS, flat pull, semua ni macam-macam, wedges, cawan semua tu, semua ada di dalam Elite Wave. Tapi yang membezakannya adalah Elite Wave ni kita ada kiraan. So bila ada kiraan, kita berjangka kan momentum dia pergi sampai mana. Itu yang penting. Momentum dia pergi, dia stop sampai mana. Kalau chart pattern ni, dia tidak begitu teliti. Baik cikgu. Faham tak? Dia Elite Wave ni, dia ada point-point dia kenapa Elite Wave ni penting. Yang last sekali, maturity of trend. So maksudnya trend tu dah matured. Dia dah sampai full cycle dia, baru dia nak buat reversal. Macam tu lebih kurang. Okay. Okay cikgu. Saya serahkan kepada Boboy lah. Okay, baiklah, kita pun telah menjangkau waktu slot segmen kita. Sekarang dah 11.33. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai segmen kita pada malam ini jelaslah dengan perkongsian bersama Cikgu Nonim ataupun Dr. Forex sebentar tadi. Terima kasih kerana menyertai kita pada malam ini. Saya rasa belum rasmi lagi, minggu depan kita tidak ada segmen. Kita akan rehat untuk cuti raya Aidilfitri dan kita akan kembali bersiaran di minggu yang satu lagi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, stay tune, like page CTC FM untuk update-update terkini daripada kami. Jadi cikgu ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Sempena, insyaAllah hari Ahad ni rasanya raya. Lagi berapa hari, 6 hari lebih kurang. Okey, saya mohon salah dan silap daripada saya sendiri dan juga pihak CTC. So kiranya ada yang terkasar bahasa, maafkan kami. Okey, dan selamat berhari raya di rumah masing-masing. Okey, baiklah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menyertai segmen kita pada malam ini. Esok kita ada segmen Bicara Teknikal bersama dengan Cikgu Hazlan Hashim bermula 10.30 malam di ruangan yang sama, Facebook CTC FM. Jadi make sure tuan-tuan dan puan-puan sertai kita pada hari esok. Kalau hari ni kita tengok market dari sudut Elite Wave, esok kita tengok market dari sudut BBMA boleh. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Stay safe, stay home, stay healthy. Bye. Bye.